untuk presentation the whole bab 5. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, okay, apa yang perlu dilakukan. Jadi saya dah assign kumpulan. Okay, saya dah assign kumpulan. Setiap satu kumpulan tu terdiri daripada 3 atau 4 orang. Depends kepada konten ataupun persoalan yang saya utarakan. Okay, so setiap kumpulan ni dia akan diberikan satu tajuk ataupun satu subtopik. Okay, dan dalam setiap subtopik tersebut ada beberapa persoalan ataupun soalan lah yang saya berikan untuk bantu kamu untuk discussion, perbincangan sesama ahli kumpulan. Okay, dan setiap ahli kumpulan ni kamu agihkanlah. Okay, kamu agihkan, lantik seorang ketua. Ketua saya tak lantik, kamu lantik sendiri. Okay, dan ketua bertanggungjawab untuk membahagikan tugas. Maknanya, okay, si A ambil soalan ini, si B ambil soalan ini. Ini, okay dan and then nanti bila dah siap combine, presentation, semua ahli kumpulan kena present. Sebab presentation saya ambil markah individu. Okay, and then hasil perbincangan itu kamu mesti buat dalam bentuk slide pembentangan. Cikgu tak kisah kamu nak guna Canva ke, kamu nak guna PowerPoint ke, kamu nak guna apa lagi, Google Slide ke, tak kisah. Itu terpulang kepada kamu ikut kreativiti masing-masing. Okay, so setiap ahli kumpulan ni dia perlu bentangkan hasil perbincangan. Ini yang saya terangkan tadi lah. Okay, walaupun satu kumpulan tu ada 4 orang, tapi setiap 4-4 tu dia ada bahagian masing-masing. Boleh. Alright. Dan akan ada sesi soal jawab. Okay, akan ada sesi soal jawab antara dua hala, antara kamu dengan ahli kumpulan lain ataupun ahli kumpulan lain dengan kamu, termasuk kepada saya lah. Saya pun boleh mengutarakan sebarang persoalan bagi menguji kefahaman kamu. Okay. Okay, ada soal, cikgu go through dulu and then last nanti kamu boleh tanya soalan dengan cikgu. Okay, so untuk kumpulan 1, okay, saya dah assign ahli kumpulan. So untuk kumpulan 1 terdiri daripada Sharifah, Dania, Alif Nazmi dengan Syarud. Okay, so tajuk untuk kumpulan 1 adalah minyak dan larutan. Okay, jadi untuk kumpulan 1, ada tak wakil kumpulan 1 dalam ni? Ada tak wakil kumpulan 1? Sharifah. Okay, Dania ada. So nanti lantik ahli kumpulan. Cikgu tak tetapkan ketua kumpulan tu saya tak tetapkan. Nanti ahli kumpulan 1 yang terdiri daripada Dania, Sharifah, Alif Nazmi dan juga Syarun, kamu lantiklah siapa akan jadi leader, group leader. Okay, so ahli kumpulan 1, apakah yang perlu dibincangkan? Okay, so ahli kumpulan 1 ini tugasan kamu. Ada 3 tugasan, iaitu yang pertama kamu bandingkan perbezaan antara minyak dengan lemak. Okay, yang kedua kamu terangkan proses penukaran lemak tak tepu kepada lemak tepu. Dan yang ketiga, kamu wajarkan penggunaan minyak dan lemak dalam kehidupan harian. Okey, macam kumpulan 1 tadi saya letak 4 orang. Tapi dia ada 3 tugasan. Mungkin tugasan yang banyak, okey, kamu boleh pecahkan kepada 2 orang. Okey, mungkin yang saya nampak dekat sini, bandingkan perbezaan antara minyak dengan lemak. So mungkin itu boleh letak 2 orang. So seorang dia fokus on minyak, seorang lagi fokus on lemak. So and then at the end dia dah terangkan apa itu minyak dan lemak, and then dia boleh bezakan lah. Terpulang kamu nak buat dalam bentuk peta pemikiran I think ke, and so on. Terpulang, itu ikut kreativiti masing-masing. Okay, ini untuk kumpulan 1. Alright, the second group, kumpulan 2, iaitu yang terdiri daripada Alice, Zahirah dan juga Hazamul. Ada wakil kan? Cikgu nampak ada Alice dengan Zahirah. Ada Okay, so untuk kumpulan 2, tajuk subtopik yang kamu dapat adalah 5.2, iaitu bahan pencuci.
boleh rujuk buku teks. Okey, muka surat 169 hingga 176. Okey. So dekat sini apa yang perlu kumpulan 2 lakukan? Yang pertama dia perlu terangkan maksud sabun dan maksud deterjen. Okey. Kemudian dia perlu huraikan proses penyediaan sabun dan deterjen. Dan yang ketiga, dia perlu bandingkan tindakan pencucian sabun dan deterjen. Okey. Tak ada soalan tak nak tanya? Okay, kita hold dulu soalan last sekali Okey, kumpulan ketiga. Cikgu tak tahulah ada ke tak wakil kumpulan ketiga dekat dalam ni. Iaitu terdiri daripada Razi, Haizil dan Anas. Ada tak? Macam tak nampak kan? Tak apa, nanti saya akan blast video rakaman ni dekat dalam grup so that yang lain boleh tengok lah. Okey. Okey, tajuk untuk kumpulan 3 adalah 5.3 bahan tambah makanan. Okey, dan tugasan mereka yang pertama, mereka perlu bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan bahan tambah makanan. Yang kedua, mereka perlu huraikan dengan menggunakan contoh. Okey, contoh tu maksudnya apa? 7 jenis bahan tambah makanan dan fungsinya. So, bahan tambah makanan ni ada 7 jenis: pengawet, pengantioksida, perimulsi, perisa, pemekat, penstabil, pewarna. Itu adalah 7 jenis bahan tambahan. Dia kena huraikan. Okey, contoh apa fungsi pengawet? Apa contoh pengawet yang biasa kita guna? Okey, dan yang ketiga, kumpulan 3 ni perlu wajarkan penggunaan bahan tambah makanan. Okey, alright. Okey, seterusnya adalah kumpulan 4 yang terdiri daripada Elisa, Farhana, Asfa dan Amirah. Cikgu rasa ada wakil kumpulan iaitu Elisa. Okey, Elisa ada kan? Cikgu nampak ada Elisa. Farhana saya tak perasan. Amirah ada tak? Amirah Zafira pun saya tak perasan. Asfa pun cikgu tak perasan. So nanti Elisa contact kawan-kawan kamu ni, inform kamu ada tugasan berkumpulan and bahagikan bahagikan tugasan untuk kumpulan kamu. So tajuk untuk kumpulan 4 adalah 5.4 ubat-ubatan dan bahan kosmetik. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 181. Okey, so kumpulan 4 ni yang pertama dia perlu jelaskan dengan contoh jenis ubat. Okey, jenis ubat iaitu ada ubat tradisional, ubat moden, kemudian apa fungsi bagi setiap ubat tersebut serta kesan sampingannya. Okey, and then yang kedua, wajarkan penggunaan ubat. So apa wajar ke kita nak menggunakan ubat yang tak kita tahu? Ubat terutamanya ubat moden lah, ubat tradisional ni kurang sikit dia punya kesan dia kan. So apa dia punya macam ubat moden ni ada banyak jenis, analgesic, antimicrobe, psikotik, semua tu dia ada kesan sampingan. So kita bincangkanlah, wajarkan tu maknanya kamu kena bagi alasan. Okey. Yang ketiga, kamu jelaskan dengan contoh bahan kosmetik. Okey, apakah itu bahan kosmetik? Apa contoh-contoh dia? And then yang keempat, kamu wajarkan penggunaan bahan kosmetik dalam kehidupan harian. Okey, ini adalah kumpulan yang kelima yang terdiri daripada Alia, Ismahani, Iman dan juga Nafis. Okey, cikgu rasa Alia, Isma ada tak? Cikgu tak nampak nama Isma tadi. Saya rasa Isma tak ada. Alia, Isma dengan Alia dengan Iman ada dalam ni kan? Okey, Haizil, hai. Haizil baru join. Okey, nanti Haizil cikgu ulang balik untuk tugasan kamu ya. Okey, so kumpulan 5 kamu dapat tajuk 5.4 aplikasi nanoteknologi dalam industri. Okey, so kamu boleh rujuk buku teks muka surat 187. 187 buku teks. Boleh rujuk buku rujukan tambahan juga. Okey. So apakah yang perlu dibincangkan untuk ahli kumpulan 5? Yang pertama, kamu terangkan maksud nanoscience dan nanoteknologi. Okey. Explain lah sedikit. Yang kedua, kamu wajarkan penggunaan
Sorry, yang kedua ni salah ni, bukan wajarkan penggunaan ubat. Saya rasa macam dah tersalah sikit. Yang kedua tu tak ada soalan yang kedua tu. So yang ketiga terus, huraikan nanoteknologi dengan contoh serta aplikasinya dalam kehidupan harian. Okey. Dan yang ketiga, so yang kedua tu tak ada, potong nanti. Okey, yang keempat tu jadikan yang ketiga, terangkan apakah grafen, sifat fizik, sifat kimia grafen serta kegunaan grafen. So untuk yang ketiga, soalan yang ketiga tu dia macam banyak sikit, iaitu dia kena menerangkan tentang grafen kan. So itu saya rasa boleh pecahkan kepada 2 ahli kumpulan. Okey. Alright. Yang keenam, ini adalah kumpulan yang terakhir yang terdiri daripada Fatin, Anis dan Nabila. So tajuk untuk kumpulan 6 adalah subtopik 5.6, iaitu aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. Okey. So apakah tugasan untuk kumpulan 6? Yang pertama, dia perlu terangkan apakah teknologi hijau dengan menggunakan contoh yang sesuai. Okey. So apa contoh yang sedia ada? Ada banyak sebenarnya. So kamu kena fahamkan dahulu apakah itu teknologi hijau. Apa sektor-sektor yang ada dalam aplikasi teknologi hijau. Yang kedua, kamu perlu huraikan aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengurusan sisa dan air sisa industri. Dan yang ketiga, kamu perlu wajarkan aplikasi teknologi hijau dalam kehidupan. Berilah pendapat sedikit. So apa kepentingan dia kan? So nanti kamu kaitkan sedikit lah. Okey. So group work activity ni dia sangat penting kerjasama antara ahli kumpulan lah ya. Okey, cikgu tak nak ada sleeping partner. Kalau lah dalam ahli kumpulan kamu memang ada sleeping partner, please inform cikgu. Okey, tolong maklumkan pada cikgu supaya kita dapat ambil tindakan lah. Okey, sebab nanti buat kerja penat-penat, ahli kumpulan yang sleeping partner tu free dapat markah. Okey, alright. So, markah ni saya kira juga untuk PBD TP6 dan sekiranya tidak tak berkesempatan untuk lakukan PBL, so saya akan jadikan juga ini sebagai PBL yang kedua. PBL yang pertama kita dah buat kan? Okey. Tarikh pembentangan adalah pada 15 Oktober 2021. Okey, kita akan ikutlah daripada susunan kumpulan 1 sehingga kumpulan 6. Okey. And then masa tapi kemungkinan kumpulan ketiga, keempat, kelima, keenam tu kita akan buat hari Sabtu malam. Okey, Sabtu malam. Cikgu nak settlekan presentation before naik sekolah. Okey, sebab naik sekolah nanti kita dah nak fokus untuk ulang kaji dan juga eksperimen, bagi ulang kaji untuk trial dan juga eksperimen. Okay, kemudian masa pembelajaran kita lah 11.25 pagi secara dalam talian. So kalau ada sebarang masalah, tolong inform cikgu. Jangan stres, jangan risau. Kita buat benda ni bukanlah exam, tapi kita just untuk gain knowledge dan juga pembelajaran kita. Okay, ada soalan tak yang nak ditanyakan? Siapa yang tak sempat nak tengok ahli kumpulan dia tadi? Saya ada screenshot satu-satu cikgu. Nanti saya boleh bagi orang